Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa surau yang hadir pada malam ni, seterusnya muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua ni dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ni Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berada di dalam majlis ilmu setelah mana kita menunaikan solat fardu maghrib tadi yang menjadi kewajipan kepada kita. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita akan menyambung pengajian kita menggunakan kitab Tanbihul Ghafilin. Kita sampai pada muka surat 80 dalam bab apa yang diharapkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dapat diharapkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita yang dapat diharapkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lalu kita dah cerita tuan-tuan pada muka surat 77 sampai muka surat 80 ni tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kita sebut hari itu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahmat ni 100 bahagian, maka ditahan padanya 99 yang Allah turunkan di atas muka bumi ini. Berapa? Satu je. Maka yang satu itulah manusia berkasih sayang. Maka dengan itulah juga manusia ni dapat rahmat, dapat kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang 99 lagi nanti di akhirat Allah jadikan siang malam, satu rahmat tu je lah. Kita ada keluarga, daripada keluarga ni pula lahir anak-anak daripada rahmat Allah. Kita kerja kemudian naik pangkat, rezeki melimpah ruah, tu semua rahmat Allah. Yang satu tu je. Yang 99 ni nanti di akhirat. Kita sambung ke surat 80 ni dalam bab rahmat Allah Subhanahu wa taala lagi ni. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, 3 macam yang saya berani sumpah, dengan yang keempat bila saya sumpah pasti benar. Allah tak akan memelihara seorang di dunia kemudian diserahkan kepada orang lainnya di hari akhirat. Allah dah jadikan kita manusia yang baik, Allah jadikan kita manusia yang saat, yang soleh. Di akhirat nanti Allah juga akan pegang kita sebagai hamba yang baik. Mana dia, bila Allah takdirkan kita jadi orang yang soleh, orang yang baik, maka tidak diserahkan kepada orang lain, melainkan Allah yang menjadi pembela kita. Itu rahmat Allah. Yang kedua, Allah tak akan menyamakan orang yang mempunyai bahagian dalam Islam dengan yang tidak mempunyai bahagian. Itu pun bentuk rahmat Allah. Maka surat 80 ni kata, Allah tak akan bagi sama, walaupun hebat tak mana hidup di dunia dulu ni, tapi dia ni susah, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan nak jadi orang yang taat. Ada orang yang kaya raya, yang hidup mewah, tapi kehidupan dia ni dengan Allah Subhanahu wa taala jauh. Maka Allah pisahkan, bahagi dua, orang yang taat, orang yang tak taat di akhirat nanti. Itu rahmat Allah. Yang ketiga, tidak ada seorang yang cinta pada satu kaum melainkan dia berkumpul pada mereka pada hari kiamat nanti. Itu dia. Kita kasih kepada, sayang kepada siapa? Rindu kita kepada mak kita meninggal dah, ayah kita dah tak ada dah hidup di dunia. Maka tuan-tuan nanti hari
akhirat nanti kita nak sangat kita berhimpun dengan mak ayah kita kalau kita dah jadi arwah dah. Yang tu harapan kita. Hidup kita di dunia ni kita redha dulu, mak kita pergi dulu, ayah kita pergi dulu. Tapi ingat satu akhir nanti di akhirat nanti Allah himpunkan kita balik. Dan yang keempat, Allah takkan tutup, Allah tidak menutupi hamba di dunia, melainkan pasti akan menutupinya di hari akhirat. Gitu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu dalam bab ni, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah pasti jaga kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat lain, semulia-mulia manusia ni orang yang paling banyak takwa dia. Yang tu yang paling hebat. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti di akhirat bersama dengan orang yang disayang, yang dikasih saja. Gitu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Abu Lais As-Samarkhandi kata apa? Dengan sanadnya Ibn Mas'ud kata 4 ayat surah An-Nisa, bagi kaum muslimin lebih baik dunia segala isinya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tak akan ampunkan, Allah tidak akan ampunkan dosa orang yang syirik ni, tapi Allah akan ampunkan dosa apa sahaja. Tu rahmat Allah. Hari ni dosa, malam ni tuan-tuan nak minta ampun, Allah ampun dosa. Tu rahmat Allah semua. Manusia belum tentu, tapi rahmat Allah ni. Hari ni kadang-kadang orang berkelahi, nak baik ni makan masak. Kalau berkelahi dua orang ni bertumbuk ke apa ke, bukan bertumbuk lah, zaman lah ni kau berkelahi tak bertegur siapa. Nak baik pula ni take time, ambil masa. Tapi kalau Allah, tuan-tuan, orang tu buat dosa, hamba dia buat dosa, siang hari tadi dosa macam-macam dosa dengan Allah Ta'ala, tapi malam ni sembahyang sunat, istighfar, minta ampun, ya Allah ampunlah dosa aku siang hari tadi, banyak aku lalai ya Allah. Terus Allah ampunkan dosa. Allah tak sama dengan makhluk. Nak abang kata rahmat Allah ni luas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara rahmat Allah ni, ulama kata banyak mana pun dosa kita Allah ampun, asalkan jangan syirik sampai mati duk kekal syirik tu. Orang yang dulu buat amalan syirik, tiba-tiba sebelum dia mati dia berubah, Allah ampun dosa dia. Yang tak berubah ni kekal dengan dosa syirik tu, yang tu Allah tak ampun. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima. Dan ketahuilah kalian, kalaulah mereka ketika menginaya diri mereka datang kepadamu wahai Muhammad, lalu mohon ampun, dan Rasul juga mohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapatkan Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Surah An-Nisa ayat 64. Allah bagi tahu kat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau mereka ni buat zalim diri mereka, buat naya pada diri mereka, semayang tak semayang, lebih kurang je dengan Allah Ta'ala, tiba-tiba dia tersedak daripada kesilapan, kesalahannya, aku ampun dosa mereka. Semayang dia ditaubat, semayang dia qada, hutang orang yang dia buat pelari biar orang tu dia bayar. Lama-lama tuan-tuan dia hidup dalam keadaan bersih diri dia daripada dosa. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu tinggal dosa-dosa besar yang telah dilarang, maka Allah akan ampun dosa-dosa yang kecil kita dan memasukkan kamu ke dalam tempat yang mulia. Orang yang berhenti diri dia melakukan dosa-dosa besar ni tuan-tuan, Allah ampun dosa dia satu, Allah hapus dosa-dosa kecil dia. Dia jauh diri dia daripada buat dosa besar. Bila dia nak bila dia ralik sikit, aku tak semayang lagi ni. Kalau dia tak semayang dosa besar. Contoh lagi, tiba-tiba dia satu orang kerja yang dia boleh ambil duit suapan, dia boleh ambil anytime, dia boleh ambil untuk satu benda, dia boleh ambil. Contohnya dia seorang anggota polis, contoh dia boleh ambil, orang offer kat dia, nah 300 lepas aku memang tak lesen, kata dia, aku tak lesen, otak mau mati, tapi aku dah duit 300.
Dia boleh ambil duit tu, tapi terbayang dah, hak ni duit ni haram, aku balik bagi makan anak bini aku. Tak boleh, tak payah, tapi hanya dengan buat lagi. Dia permudahkan orang, hanya dengan buat lagi, hutang atas rezeki, mudah. Bila kat satu orang Indonesia tu, dia beritahu kat saya, ustaz, saya enggak ada apa, saya datang ke Malaysia ni memang enggak ada apa. Saya datang macam melancong itu, terus saya melencong ni buat kerja. Nak bikin permit ni tu mahal. Jadi kerjalah jadi tukang batu. Saya kata tukang batu ni apa? Kerja kontrak dulu. Tak apalah. Kemudian ustaz, kalau saya balik, tahannya bapak polisi, diminta duit. Kalau ada 200 saya bagi habis. Saya kata, bapak, saya mau ajar satu cara. Kalau pergi kerja bikin rumah orang, bawa satu pakaian yang macam mau pergi libur itu, pakai seluar jin kat elok-elok. Kalau berlemuh ni, masuk ke saya tu, hang berlemuh ni dia tahu lah, hang tukang, dia tahan lah. Hang pakai macam smart-smart sikit, macam mau pergi konsert Inul tu. Kalau saya nak bagi contoh je, bukan suruh pergi konsert tu, kata pakai elok-elok, baru dia tahu hang ni bukan dia tak pasang. Tapi Pak Ustaz polisi, bapak polisi di Malaysia, dia tengok muka sudah kenal saya orang Indon. Sekian dimaklumkan orang. Tak tahu nak buat apa lah kata. Saya bagi satu laluan kat dia, bagi jalan supaya hang tak kena tahan dengan polis. Hang tak ada apa, memang apa tak ada, pasport mati lah. Saya kata, macam nanti kalau balik macam mana? Dia kata kalau balik nanti ada bayar kompon. Bayar kompon tu lepas lah. Oh itu bukan rasuah, ada kompon lah bayar tu. Tapi saya enggak ada apa. Tapi tak tahu, saya tak jumpa, cari dah di mana tak tahu. Masa dulu tu adalah repair rumah sikit, tiba kita pun tak tahu. Dia tu tak ada apa, labih dah. Saya ingin tengah repair, kena tangkap, rumah aku habis. Mana abang kata, cerita dia tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau orang tu mampu ambil benda tu, tapi dia tak ambil sebab dia takut Allah, maka dengan sebab dia tinggal dosa besar tu, Allah ampun dosa kecil-kecil dia tu. Punya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Dan siapa yang berbuat kejahatan, dia menginaya diri dia sebenarnya. Siapa buat dosa, dosa tu bukan kena ke orang, kena diri dia, menginaya diri dia sendiri. Kemudian membaca istighfar pula dia. Dia sedar, Allah, aku dah dosa banyak, hari ni semayang pun lambat, istighfar. Pasti akan mendapat, maka Allah ampun dosa dia, rahmat Allah lagi. Dia buat main contoh dalil yang kata Allah Ta'ala ni maha luas rahmat dia. Jabir bin Abdullah Asy'ari kata, Nabi pernah bersabda, syafaati li ahli kabair man ummati man kadzdzaba biha lam yanalha. Syafaat aku, pertolongan aku, kata Nabi, orang yang dosa besar dari umatku, siapa yang mendustakan tidak akan mencapainya. Jabir kata apa? Orang yang tidak berdosa besar tidak memerlukan syafaat, sebagaimana ayat ketiga di atas tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita bagi tahulah berkali-kali, kita ni masuk syurga dengan rahmat Allah besar. Kemudian syafaat Nabi, amalan kita. Amalan kita banyak mana? Tak banyak amalan kita. Tuan-tuan, kalau umur 60 kita mati, umur 60, cuba kita hitung kita amalan kita banyak mana? Tak banyak. Ada orang buat kajian, ada orang buat kiraan. Kalau dia umur 60 mati, sehari dia tidur 8 jam. Kira tidur saja 40 tahun. Kiraan itu tidur saja 8 jam tu. Tu tak campur lagi tidur khutbah Jumaat esok ni. Tak masuk. Kalau khutbah Ustaz Asri, insya-Allah lah orang muda ni kopang-kopang tu tak tegar, tak lena, insya-Allah. Dia kalau 4 khatib ni tuan-tuan, mesti ada hak yang slow, yang memang ada tak mana pun. Kalau di kepala batas ni, dia orang tengok dengar tak apa, tapi orang habaq tempat mana. Orang tu sampai tahu Ustaz Asri tak mana hari ni siapa, minggu apa. Jangan pergi masjid ni. Aduh, masjid ni hang disebut ittaqullah saja kita orang mengok dah. Dia memang slow, hak lama-lama. Sebab itulah ni dalam proses
imam-imam ni yang lama-lama tu dalam proses nak bagi ganti orang yang baru, yang muda-muda, supaya bila khutbah Jumaat ni pang bukan yang pang tak, maksudnya sebutan dia jelas lah, maksudnya dari sudut orang kata kita pun dengar pun faham mudah lah. Gitu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Amalan kita tak banyak mana. Kalau kita campur dengan tidur, habis berapa puluh tahun kita amalan kita. Tu saya kata tak campur tidur khutbah Jumaat, kuliah subuh patah lagi, ramai tidur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ramai tidur. Tapi saya kalau kuliah subuh, saya tak mana pun kalau orang tidur, saya biar. Saya takkan gerak, tak ada. Tapi saya ada cara dia. Ada satu ustaz dulu, saya ikut cara dia. Dia nak gerak orang yang tidur kuliah subuh tu, tapi dia tak gerak tu. Dan ada pun ada kitab tu, sungguh kitab lama. Dan ada pun dan bangkit. Yang kita kesian dalam bangkit tu merah mata. Hadiran. Tu kita kata dia ni kena rasuk hantu ayah ke apa. Tapi dia ustaz tu pun dah tidur lah lama. Kalau tidur baru-baru tak merah mata. Gitu. Muhammad bin Muqadir bin Jabir berkata, Rasulullah ni keluar pada kami dan bersabda, maka malaikat Jibril datang kepada aku dan berkata, ya Muhammad, demi Allah yang mengutuskan engkau sebagai Nabi yang besar, sesungguhnya ada seorang hamba yang beribadat selama 500 tahun. Gitu, di atas bukit yang lebar, panjangnya 30 hasta. Cerita ni panjang, tapi saya ringkaskan. Saya baca dah. Ada satu orang ahli ibadat ni, dia beribadat di atas satu bukit 500 tahun. 500 tahun ibadat. Dengan izin Allah, ada satu pokok delima. Dia kata ni, pokok delima tiap petang berbuah delima tu. Dia makan tu, ayak pun ada atas bukit tu. Dahsyat. Tapi dia ibadat 500 tahun. Satu hari dia mati dah, meninggal, maka dibangkitkan pada hari kiamat, dihadapkan depan Allah. Allah suruh tanya dia, masuk syurga ni, nak masuk syurga ni dengan apa? Lalu dia kata, dengan amalan aku 500 tahun lah amalan aku buat tu, 500 tahun aku buat. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, cuba wahai malaikat, kira amalan dia yang 500 tahun tu maka padan dengan apa nikmat yang aku bagi ni. Yang dia kata dia akan masuk syurga dengan ibadat dia. Dia kata, aku masuk syurga dengan ibadat aku 500 tahun. Wahai malaikat, cuba kira tengok 500 tahun ni nak disamakan dengan nikmat yang aku bagi itu, apa dia kat dia ni. Maka malaikat hitung dengan 500 tahun yang Allah bagi. Kebetulan mata ni cerah 500 tahun pun. Ya Allah, 500 tahun punya ibadat dia sama dengan sebiji mata tu dia. Lalu kata Allah, heret dia pergi neraka. Gitu, agah sangat lah, belagak sangat lah, kata orang Kelantan lah, belagak sangat lah. 500 tahun yang ibadat hang boleh juah lah, heret pergi neraka. Lalu kat heret tu dia kata kat Allah, ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah aku masuk syurgamu, dengan rahmatmu ya Allah. Dia merayu. Barulah Allah suruh malaikat bawa pergi ke syurga. Nak kata nikmat yang Allah bagi dengan ibadat kita, ibadat tak padan. Tu masuk syurga. Syafaat Nabi penting. Syafaat Nabi, betul orang selawat, banyak selawat, mudah-mudahan minta selamat. Syafaat Nabi. Syekh Zainul Asri, dia kalau mengajar selawat. Ada satu orang tu, dia dengar kuliah dia rajin dengar. Dia kata, hari ni aku nak pergi dengar kuliah Syekh Zainul Asri sebab dia suka selawat. Berapa kali dia selawat, dia saja nak pergi bilang lah. Tak tahulah apa dia kandungan dia mengajar tu. Dia nak dengar, dia dengar 1, 2. Dia kata sepanjang sejam setengah kot dia mengajar, dia selawat kepada Nabi tu 77 kali. Dia bilang, banyak. Kan Syekh Zainul Asri tu bila dia mengajar tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di tengah-tengah tu nak poin yang seterusnya. Kalau macam saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, macam itulah dia, Allahumma salli ala Sayyidina. Satu orang tu bilang 77 kali. Kalau tuan-tuan pergi sembang dia, berapa kali dia mimpi jumpa Nabi, mesti ada dah penuh. Sebab orang yang banyak selawat tu macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian,
Maka Allah berfirman pada malaikat, kembalikan ia. Lalu ditanya oleh Allah, siapakah yang menjadikan engkau? Maka tidak ada jawapannya. Jawab Tuhan. Lalu ditanya, apakah kerana amalmu yang hang masuk syurga tadi? Tak. Gitu. Maka dia heret, maka semua itu dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat 82 ni. Ya bang, lagu itulah kita tak boleh nak rasa diri kita di semayang 5 waktu tak tinggal di surau Taman Seri Petaling, ataupun kita ni rajin mengaji di mana-mana. Kita hebat dah di sudut amalan kita. Ada orang tuan-tuan nak 5 waktu dia semayang tak tinggal, semayang 5 waktu berjamaah, habis kau semayang cuy balik. Kita tahu waktu dia ni kuliah maghrib pun tak mendengar. Rupa-rupanya dia lebih mulia, dia ada satu tanggungjawab yang lebih besar lagi. Dia ada mak dia, dia kena mandikan mak dia, kena wudukan mak dia, sembahyangkan mak dia, sampai dia tak mampu nak dengar kuliah maghrib. Ada celah-celah bedanya. Rupanya ada satu jihad yang lebih besar lagi. Kita dengar majlis ilmu ni memang besar dah pahala dia. Dia ni keluar habis-habis main tu happy. Macam ada satu orang Sa'labah kan nama. Sa'labah ni dia sembahyang belakang Nabi SAW. Habis sembahyang dia tak ada duduk, saja keluar dia. Tak ada duduk, keluar dia. Lalu satu hari Nabi kata, aku nak pegang Sa'labah ni pasal apa? Kalut sangat. Habis salam, Nabi pegang dah. Wahai Sa'labah, kenapa? Kata Sa'labah, aku ada benda yang penting di rumah. Tak duduk dulu, tak penting di rumah. Lalu Nabi tanya, lalu dia jawab, ya Rasulullah, jubah yang aku pakai ni juga lah jubah yang nak dipakai oleh isteri aku untuk solat. Sebab tak ada pakaian yang dah boleh tutup aurat untuk solat kecuali hak ni. Yang lain adalah di rumah. Pakaian biasa untuk semayang ni boleh kongsi dengan isteri dia. Sampai tahap lagu tu tuan-tuan, ada orang dia pengorbanan yang lebih besar. Hak yang ni tuan-tuan nak di akhirat nanti dia punya audit dia mudah dengan Allah Ta'ala. Mudah sangat. Sebagaimana Nabi tengok dalam syurga ramai orang miskin, orang susah, sebab dia harta tak ada tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hasan berkata, Nabi bersabda, tidak berkumpul dua perasaan, berharap dengan rahmat Allah dan rasa takut dengan siksa Allah. Hati seorang Muslim akan mati, melainkan pasti akan diberi oleh Allah harapannya, jadi hindarkan daripada ketakutannya. Itu kata rahmat Allah ni. Kalau kita ada perasaan satu, tuan-tuan nak kata dua perasaan, mengharapkan rahmat Allah, satu lagi takut seksa Allah. Kita aku ni boleh ke masuk syurga macam jemaah tabligh? Kadang-kadang mereka merayu, merintih dalam berdoa. Kadang-kadang dia duduk seorang tu, bila dia main surau kita 3 hari, 7 hari, kita kata, apa buat sedih sangat bang, teringat isteri ke 3 hari tinggal? Tak ustaz, tak tinggal. Saya takut diri saya ni ustaz, macam manalah saya depan Allah Ta'ala nanti dengan amal ibadah. Dia diajar macam tu rupanya. Saya tahu rahmat Allah tu luas. Rahmat Allah berpihak kepada saya ke? Tanya macam tu pula. Kata apalah, menangis bila gitu. Gitu. Ada orang dia, Nabi kata jangan bimbang. Kalau kita rasa bimbang, rahmat Allah dengan perasaan takut, rahmat Allah tu mendahului segala-galanya. Abu Sa'id Al-Maqburi daripada Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, lan yanju ahadukum bi'amalihi, qalu walau anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyataghammadani madani Allah birahmatihi faqaribu wasaddidu wa'du waghdu wa ruhu wa syai'a minad duljah al-qasdu tablughu. Tidak ada seorang antara kamu yang dapat selamat kerana amalnya sendiri. Sahabat tanya, engkau juga tidak ya Rasulullah? Tidak, saya juga tidak, kecuali Allah meliputi saya dengan rahmat. Karena itu sedang-sedanglah kamu, tepatkanlah dengarlah perbuatanmu, beramal di waktu pagi petang, sedikit waktu malam, sederhanalah supaya sampai dengan selamat. Nabi kata tak ada siapa yang boleh selamat kerana amalan. Jangan action, jangan belagak, jangan sombong dengan amal ibadat kita. Jangan. Ni kita perhati kiri kanan kawan kita di Taman Seri tadi ni. Tak ada dah namanya. Memang tak ada dah.
Tak mai maghrib pun. Kita mana tahu. Kita jangan kata dia semayang di masjid Kelang lama, dia dengar kuliah pula malam ni Taib Azamuddin ke Ustaz Taib Azamuddin ke, contohlah. Dia singgah masjid. Ada orang tuan-tuan nak kuliah, kadang-kadang saya kuliah di tepi-tepi jalan, masjid tepi-tepi jalan ni, ada orang pakai uniform kerja duduk dengar kuliah tu. Kita kata ni daripada mana dia uniform kerja tak balik-balik lagi. Habis-habis saya teringin nak tanya, satu hari tanya kan. Hari tu orang azan, berhenti kuliah pergi, dia pun nak pergi ambil tu. Saya kata saya lalu nampak abang ni pakai uniform kerja, pakai ni. Kadang-kadang di tepi ni pun ada apa tu sepanai hidup pula dah. Ni test pen apa tu sepanai hidup besar sangat. Hak yang tu technician ni lah, kiri kanan macam tu ni. Baru balik kerja lah tu, Kelang. Kita mengajak tepi jalan ke masjid mana kan. Dia kata saya duduk di balik Kupang kata. Kalau saya balik tak dengar kuliah lah. Orang kata, tapi saya masuk kerja esok lewat sikit. Selalu saya masuk kerja lewat, terus saya balik pukul 6. Saya 9.6 je tu kata. Jadi saya tolak daripada sana lambat agak 7 lebih-lebih saya bertolak. Jadi kalau saya balik, saya semayang masjid ni, masjid tu lah, saya duduk dulu dengar majlis ilmu. Saya nak juga fadilat tu Ustaz. Hebat. Saya kata bang, hebat. Tak hebat Ustaz, ada orang lagi hebat. Lagi hebat saya kata, tawaduk, rendah diri lagi. Oh, tu dia tuan-tuan yang rahmati Allah. Sebab itu kalau kita tak tengok kawan kita di surau maghrib ke, kita tengok, jangan kita rasa dia ni lah sekuat badan, sekuat saja, badan sihat, tapi maghrib tak pernah ada tu. Kita tak tahu dia di mana-mana. Kita buat, kita hidup kita ni biar kita orang kata apa, berperasaan, kita orang kata apa, bersangka baik dengan orang, selamat dunia akhirat. Gitu tuan-tuan yang rahmati Allah Taala. Masjid mana-mana Ustaz, saya tengok tadi ni, kereta 2 biji di rumah, motor wai suku ada, motor hak tu pun ada. Mana nak tahu kawan dia ambil, bersangka baik lagi kita, tak apa, selamat dunia akhirat. Buat apa kita bersangka buruk dengan orang. Terus lagi, Anas bin Malik berkata, Nabi bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tanaffaru wa la tanaffiru. Permudahkan, jangan kita memusahkan orang. Gembirakan orang, jangan menggusarkan orang. Yang ni amalan orang yang baik. Hidup kita ni kalau kita permudahkan urusan orang lain. Katalah 18 esok ni ada kenduri sini. Kalau ikut kita kena pergi Merata boleh pergi, Cameron Highland boleh pergi, Merata boleh pergi. Tapi dengan sebab kita nak permudahkan orang, kita nak gotong royong tu, kita nak enggak ada jugalah pegangan apa kita punya apa tenaga kita disumbangkan, maka kita permudahkan urusan orang, Allah permudahkan urusan kita. Percayalah. Satu, wabashiru wala tunaffiru. Gembirakan orang, jangan kita susahkan bagi takut orang. Saya ambil kuning, saya sembang tadi lah, jatuh motor tu, orang pakat nak pergi tengok lah, pergi main tengok. Yang main ni tuan-tuan, alhamdulillah lah. Yang main ni macam mana Ustaz? Okey, sikit dia jek sini, satu malam tidur di pantai, di Sungai Petani. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Kami tengok mula tu nampak macam teruk Ustaz, tapi okey, alhamdulillah. Kata-kata semangat, gembirakan orang. Kalau main-main ni, Allah Ustaz, yang ini kaki nampak tak pelewat ni. Kalau yang ni Ustaz, saya nak bak tahu Ustaz, 3 bulan kira lumpuh. Teruk aja tu. Aku balik dengan botol main tu. Kalau macam tu punya gaya kan. Gitu. Abang kita urut sini. Tak nak pusing Ustaz. Insya-Allah ni baik. Lega aku hak tu antara hadis kata ni bang, kata, ni masal je bang, ni Ustaz ni, dia tak ni tengah urut ni. Saya duk bayang tak mana pula aku nak pergi mengurut ni. Dengar abang kata ni masal ni Ustaz pakai ubat ni situ juga. Lega dengar kata. Kalau ikut dia 2-3 hari ni aku nak cari di tukang urut nak cuti sekolah ni. Ni kalau masal macam ni. Ada orang ada kata gua masal 2-3 orang lah kata ni betul ni. Tapi macam tak percaya, tapi orang pakar kata ni percayalah. Tuan-tuan, insya-Allah lah. Macam ni Nabi kata, gembirakan orang. Macam kita pergi tengok orang sakit tu. Lo nampak ingat kata teruk sangat, tapi tak buat ni. Hari tu pak mentua aku ni macam ni, tapi 2-3 hari lega, alhamdulillah. Tu aku rasa macam tak apa nak sedap pada, tak ada apa semua ni kesan jatuh ya. Dah mula-mula dia sakit 2 hari jatuh ni tuan-tuan. Mula hari jatuh tak apa.
2 hari itu nak angkat tangan ni macam oh gitu. Oh gitu. Dia jam habis. Oh, kawan-kawan tu, aku dulu lagi macam ni lah, jatuh tak ada apa. 2-3 hang tu Ustaz je. InsyaAllah tak ada apa. 2-3 hari ni okey. Semangat tu ada. Saya pernah sembang dengan satu doktor di Pulau Batas. Pakar doktor ni. Dia beritahu saya, Ustaz, dia kata orang sakit ni boleh diubati dengan 3. Kata apa 3 ni? 3 biji ubat doktor. Tak, 3 ni saya beritahu Ustaz. Yang pertama Ustaz, kita tak lari dah dengan izin Allah. Ada orang nampak teruk tapi boleh baik dengan izin Allah, usaha ikhtiar dia. Yang kedua, dia makan ubat, dia rajin makan ubat, insya-Allah baik, usaha ikhtiar ubat dan sebagainya. Yang ketiga apa Ustaz? Kata-kata semangat, motivasi. Dia boleh semua Ustaz. Saya doktor, saya boleh beritahu Ustaz, orang yang sakit kalau kata-kata semangat orang ni, insya-Allah. Ni hak main-main ni pegang sejuk tu, arwah pak mentua aku ni, la ilaha illallah. Balik hospital sama, pantai jarang. Jadi hospital pantai balik sehari 2 hari tak ada, sejuk je ni. Aku minta maaf nyanyi salah silap lah, hati siapa suruh hamai lah. Tak, saya tak kenal lah kalau orang ni kenal. Tu antara adab kita pergi tengok orang sakit, tak boleh. Kita doktor bagi tahu kata-kata semangat tu, dia boleh sembuh, tuan-tuan. Orang tua-tua dulu macam tu. Macam itulah tuan-tuan, kata-kata yang baik. Rupanya hadis Nabi, basyiru wala tunaffiru, bagi kabar gembira, kata-kata semangat, motivasi. Tuan-tuan, jangan mengecewakan, jangan menggusarkan, jangan bagi orang tu, sebab rahmat Allah ni luas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ibnu Mas'ud kata rahmat ni akan melimpah-limpah pada manusia di hari kiamat nanti, sehingga iblis pun angkat kepala, mengangkat kepalanya ingin mendapatkannya kerana luasnya rahmat Allah. Syafaat pada orang yang diberi syafaat oleh Allah Ta'ala. Dia amalan ni kita sebut ni masuk syurga 3. Amalan, syafaat, rahmat. Amalan ni dah kita usaha kita. 2 ni tunggu hasilnya di mana nanti. Nak dapat 2 ni rahmat Allah dengan amal ibadat kita. Syafaat dengan kita ingat Nabi, selawatkan Nabi, kita amal sunnah Nabi. Bila sampai nanti di padang mahsyar, rahmat dengan syafaat ni melimpah ruah sampai iblis pun teringin tapi dia tak dapat. Kalau orang yang tak ada iman, tak ada apa amal ibadat, nak dapat apa rahmat Allah, teringin, boleh teringin je lah. Itu hakikatnya. Nabi bersabda pada hari kiamat kelak terdengar seruan di bawah arasy, wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, adapun dosa-dosamu terhadap aku maka aku maafkan bagi kamu, dan aku tinggal terjadi di kalangan sesama kamu saja, sama-sama manusia saja dosa ni, maka maafkanlah di antara kamu, masuklah kamu dengan syurga dengan rahmat aku. Mana dia dosa dengan Allah ni lebih mudah diampunkan berbanding dengan dosa sesama manusia. Kena faham tu. Dosa dengan Allah bukan kita tak boleh memudah-mudahkan kita boleh buat dosa, tak apa, Allah Maha Pengampun. Jangan bimbang nanti tengah buat dosa tu mati. Dosa dengan Allah lebih mudah diampunkan berbanding dengan dosa sesama manusia. Dia kena redha meredai macam tu. Al-Fudail bin Iyad kata, rasa takut pada Allah lebih baik bagi orang yang sihat, tetapi jika ia sakit, lemah, tak ada apa, maka mengharapkan itu lebih baik. Sebab itu kalau kita kuat untuk beramal taat dan meninggalkan maksiat, sebaliknya bila telah sakit atau lemah, maka mengharapkan rahmat itu lebih utama. Bila kita sihat, kita kuat, kita gunakan kesihatan dan kekuatan tu untuk tolak dosa-dosa kita. Maksudnya kita tolak diri kita daripada buat benda-benda yang Allah larang tadi tu. Itu kekuatan yang sebenarnya kita guna. Bila kita lemah, masa tu kita harap, ya Allah tolonglah aku, ya Allah tak ada daya lah, ya Allah. Masa tu Allah mudah bagi pertolongan kita, sebab dulu masa kita kuat, kita gunakan kekuatan tu untuk tolak kejahatan. Macam tu fahamannya. Baik, Abu Lais dia kata apa? Meriwayatkan dengan sanadnya daripada Muhammad bin Abdul Fadail, ayahnya berkata, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Daud, hai Daud, gembirakanlah orang yang berdosa,
peringatan pada siddiqin, maka Daud bertanya, bagaimana mengembirakan orang yang berdosa dan mengancam pada orang yang siddiqin? Allah berfirman, gembiralah orang yang berdosa bahawa tidak ada dosa yang tak dapat aku ampunkan. Berilah peringatan kepada orang yang benar supaya mereka tidak berbangga, tak sombong dengan amal perbuatan mereka. Kerana bila aku tegakkan keadilanku dan perhitunganku pada seperti binasa, pasti binasa. Dua-dua Allah bagi peringatan. Yang pertama, Allah kata peringatkan orang berdosa tu, sudahlah buat dosa tu, sudahlah. Maksudnya, aku ni Maha Pengampun, minta ampun, dosa tinggalkan dah. Tapi Muhammad, kau ingat juga tu orang yang rajin main surau tu, orang yang main masjid tu, rajin juga yang orang rajin sembahyang tu. Nak peringat apa? Peringat hati-hati dengan amal ibadat ni, hati-hati. Sebab di tengah-tengah kita ada iblis yang cuka hasut kita. Satu, hati-hati jangan sombong pula dengan amal ibadat kita. Menyebabkan amal ibadat kita tu kita jadi sombong, action, belagak pula kita dengan sesama manusia pula. Membezakan pula. Jangan. Dalam karya kita Taman Seri Petaling, karya kita ni belum sampai lagi taman-taman lain, karya kita. Kalau kita rasa kita tengok orang tu jauh dia dengan surau, jauh dengan masjid, jauh dengan surau, kita fikir satu keadaan macam mana kita nak cuba nak tarik dah. Antak bila dia ustaz dia ada otak, kalau dia tak dia lutut. Oh jangan. Nanti dia kata aku duduk di Taman Seri Petaling, tak ada pernah siapa pun nak ajak aku main. Jiran-jiran tengok sebelah mata je. Mentang-mentang lah saya ni jenis orang tak apa-apa nak main surau. Ada orang merungut macam tu. Dulu-dulu memang orang takut tak main surau jemaah ni dulu. Orang takut. Kalau orang kampung lagi tuan-tuan, bila dia nak kenduri dia main. Takut siapa tak nak tolong dia. Di gedorok ke di apa tu. Dulu-dulu di taman perumahan tak ada kisah. Dulu-dulu di kampung kalau satu kenduri tu, satu tu je lah. Jangan pasal buat dua. Orang marah. Sebab orang yang nak gotong royong itu juga. Tapi sekarang kalau di taman perumahan, bahkan di kampung, satu kampung tu, satu karya tu, dua kenduri boleh. Sebab lah ni catering, package macam-macam. Orang pergi makan balik. Itu je tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ibnu Arwad daripada ayatnya berkata, Allah berfirman, akulah Allah yang memiliki semua raja. Hati-hati, raja itu semua di tanganku. Maka tiap-tiap kamu aku redha. Aku jadikan hati raja itu rahmat pada mereka. Dan tiap kaum yang aku murka, aku jadikan raja itu sebagai siksa mereka. Kerana itu kamu jangan sibuk mengutuk raja. Taubatlah kamu kepada aku, nasihat aku lunakkan hatiku kepadanya. Gitu. Fir'aun pun tuan-tuan, Nabi Musa dengan Nabi Harun, Allah suruh pi pujuk. Allah suruh pi dakwah pada Fir'aun. Izhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pilah kepada Fir'aun tu wahai Musa Harun. Melampau Fir'aun ni, kata Allah. Katakanlah dengan baik-baik, lemah lembut kata-kata ni. Tapi Nabi Musa dengan Harun tak makan sama dengan Fir'aun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Ala bin Abdul Rahman daripada ayahnya, daripada Abu Hurairah kata, "Lau ya'lamul mu'min ma 'indallah minal uqubah ma tami'a fi jannatihi jannati ahadun." Jannati ahadun, adaikan seorang mukmin mengetahui siksa disediakan Allah, nescaya tidak ada mengharap syurga baginya seorang pun. Andai kata orang kafir mengetahui kebesaran rahmat Allah, nescaya tidak akan berasa putus daripada rahmat Allah sekalipun. Sungguh tuan-tuan, orang Islam yang dah memang asal Islam, asal dia memang dah Islam lah. Kadang-kadang tuan-tuan dia rasa jemu nak buat ibadat. Jangan putus asa. Tapi berbanding dengan orang mu'allaf yang baru masuk Islam, tuan-tuan tengok dia pulun buat ibadat, dia rasa satu anugerah yang besar. Memang anugerah besar. Cina masuk Islam, tengok macam mana keadaannya. Dia bersungguh-sungguh, sampai jadi ustaz pada, sampai jadi pendakwah pada. Hebat. Orang yang baru kenal Islam, dia tahu, ya Allah, nikmat Islam ni. Dia tahu, tak ada aku dapat masa aku dulu dalam agama hak dulu ni. Tak ada. Yang ni ketenangan.
orang bukan Islam masuk Islam, dia kata bila dia masuk Islam dia dapat satu lagi ketenangan. Dulu bukan masa dalam masa sebelum Islam tenang tak? Tenang juga dia kata. Tapi ketenangan ni lepas masuk Islam dia ada satu ketenangan yang nak cerita pun tak boleh. Sampai tahap lagu tu. Biasanya bila main musim ma'al hijrah, adalah ustaz-ustaz ke jenis-jenis pendakwah yang dulu bukan Islam, bila dipanggil cerita macam mana perasaan dia, kata saya nak pesan kepada orang Islam yang lahir lagi di Islam, bersyukurlah, beruntunglah kami orang yang bukan Islam asalnya yang Allah pilih tak ramai. Bukan tak ramai, maksudnya hanya beberapa orang saja yang Allah pilih bagi dapat hidayah. Ketenangan itu tak sama macam dapat ketenangan masa kami dulu dalam agama yang asal dulu. Dia nak cerita tak mampu, dia tak tenang bila dalam Islam ni. Macam itulah. Gitu tu. Orang kafir dia dah masuk Islam, orang yang bukan Islam masuk Islam, dia tak lepas lah. Gitu. Abu Ya'la Al-Husin berkata, sikit lagi Nabi Allah Nasaburi mereka dengan sanadnya daripada Sa'ad bin berkata, saya mimpi kelihatan Yahya bin Aqsam, maka saya bertanya kepadanya, apakah yang telah engkau dapatkan pada Tuhanmu? Jawabnya, saya dipanggil oleh Tuhan, hai orang tua yang jahat, engkau telah berbuat ini. Maka jawabku, wahai Tuhan, tidak sedemikian yang saya dengar tentang engkau. Tuhan bertanya, apakah yang engkau dengar tentang aku? Jawabku, saya mendengar daripada Abu Razak, daripada Ma'mar, daripada Sayyidah Aisyah, ma min muslim yashibu fil Islam wa ana uridu an u'adzibuhu illa wa ana astahi an u'adzibuhu. Tidak seorang muslim telah beruban dalam Islam maka saya akan seksanya. Saya malu, kata Allah, aku nak seksa, sedang saya seorang yang sangat tua. Maka Allah berfirman, betul, benar. Az-Zuhri berkata, Urwah bin Abnar Aisyah dan Jibril, dan benar apa yang engkau firmankan, aku tidak akan seksa orang tua yang beruban dalam Islam. Kemudian saya diperintahkan ke sebelah kanan, iaitu ke syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebab itu umur 40 pun tak berubah pun, tuan-tuan. Mati dalam keadaan umur dalam 40-an tak berubah pun, kalau mati tuan-tuan tahu kena siksa, na'uzubillah. Sebab itu dah umur 50-an tak ada perubahan kau. Kita yang menyaksikan, semalam saya mengajak di satu masjid di Kepala Batas tentang ajak orang buat baik ni. Kita bila dalam satu jabatan ke, ada satu tempat kerja kita ni sebagai pendai, sebagai orang kata nak ajak orang buat baik, tapi secara hikmah kita lah macam mana. Sebab kita kesian pada orang yang kawan kita nama Islam tapi semayang dah, puasa dah. Saya sengaja satu surau di Juru tu, Ustaz, macam mana lah kami kawan-kawan kami kerja Kelang sekali kami ni tak puasa, Ustaz, makan di store je. Saya tahu dia kerja berat kot tu, payah nak puasa, tak berat mana Ustaz, tapi jenis payah nak puasa ni. Saya tahu jenis apa, jenis jaga store ni angkat pelet lagu tu lah apa gitu. Tapi jenis lagu tu tewak kat tepi ni Ustaz, memang hari-hari tak puasa, balik muhung bini puasa. Macam mana nak buat? Saya tak cubalah ajak, tak tahulah Ustaz, kami cuba, mudah-mudahan Ustaz doakanlah, mudah-mudahan cara bijaksana lah, cara hikmah lah orang itu. Sebab itu kita dalam satu tempat kerja kita kena ajak kawan-kawan kita jadi baik, rugi kita. Sebab apa? Kalau sampai 50-an 60-an, apatah lagi dalam satu qaryah kita ni. Sebab kalau mati sembahyang dah, bukan kita nak buruk sangka dah, kita tahu memang dia tak sembahyang lah, dia ibadat tak langgang. Kalau mati tahu kena, na'uzubillah, mati dalam kubur pun dah kena siksa dah. Gitu. Umar kata dia masuk pada Nabi, tiba-tiba ia mendapatkan Nabi sedang menangis. Tiba-tiba Nabi dia tengok Nabi menangis, kata Umar. Ditanya Nabi, apakah yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Jawab Nabi, saya telah ditarangi oleh malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah malu nak seksa orang yang dah berubah dalam Islam. Maksud dia mati tak ada nak taubat, mati tak ada amal ibadat, tunggang langgar tak ada amal ibadat. Fa kaifa la yastahi man syaba fil Islam ay ya'si Allah Ta'ala. Macam manalah aku nak seksa, Allah nak seksa, nak suruh malaikat seksa pun malu. Sebab dah tua dah, mati tak dan. Gitu.
Abu Lais Samarkhandi kata, kerana itu maka wajib bagi orang yang telah tua, sedanglah hormatan diri, bersyukurlah kepada Allah. Macam-macam Allah bagi nikmat, dan mahulah kepada Allah, patah baliklah kepada Allah. Malaikat mencatat amalan kita dan menghentikan segala maksiat, segala rajinlah kepada Allah. Sebab tanaman itu sudah dekat musim untuk mengetam, tak boleh ditunda-tunda lagi masa ni. Bukan kita ni umur kata sampai 60 lagi dah kita masih awal lagi, dah. Kita ni pun sama ya, semua ni. Ni tuan-tuan ni ada di sini, kita ni semua ni. Tuan-tuan ada budak-budak, kita semua sama. Jatuh motor sekali pun dah tak larat dah tuan-tuan. Mak rempit jatuh, tuan-tuan dah boleh guling-guling. Hak ni jatuh macam nangka itu, bung, no, ambil yang lagu tu. Nah, abang kata lagu tu, tua lah kita, tak ada masa dah. Tuan-tuan nak kita nak solok-solok tak ada. Maghrib duduk di sini, lega lah tuan-tuan. Ni rahmat Allah ni. Tuan-tuan, ni lepas maghrib ni boleh duduk di surau macam ni, kan hebat. Memang hebat lah tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka pesanlah kepada orang-orang hak lain, dan demikian pula yang masih muda harus bertakwa kepada Allah, menjauhi maksiat, rajin kepada taat, sebab dia tidak mengetahui bilakah ajalnya. Orang tua kita ni tak ada masalah, kita ni memang masa kita ni suntuk untuk kita memperbanyakkan amal ibadah. Bagi orang yang muda, kita nak siap macam mana? Jangan leka lah, sebab mati tak kena usia. Banyak orang mati di jalan yang lurus. Mak rempit mati, angkat tayar mati di jalan yang lurus, BKE. Jalan lurus tu. Gitu. Sebab pemuda yang rajin ibadat ni akan dapat naungan di padang mahsyar nanti, Arash. Sebagaimana hadis yang panjang. Gitu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sab'atun yuzillumullah ta'ala yawmal qiyamah fi zilli fi arsyihi fi zilli arsyi yawmal la zilla illa zilli. Hadis panjang. Hadis dalam kita hadis 40. 7 golongan yang dapat naungan di padang mahsyar ni. Ada tak kita? 7 naungan. Orang hangat ni. Tapi kita ni ada tak daripada 7 ni? Yang pertama, pemimpin yang adil. Jangan pada Perdana Menteri, jangan pada ketua menteri besar je. Dah. Kita dalam keluarga kita dengan anak-anak kita ni, kita pemimpin, kita orang lelaki. Adil tak dengan pasangan kita? Adil tak dengan anak-anak kita? Membeza tak? Tak. Esok dapat naungan di padang mahsyar. Tuan-tuan jadi guru besar, tuan-tuan jadi pengetua, tuan-tuan jadi bos. Adil tak dengan pekerja? Kalau dengan pekerja perempuan saja kita lebih-lebih. Hak lelaki cengeng. Jangan. Pekerja lelaki kan paling file satu je. Jangan. Pemimpin yang adil. Gitu. Imam yang adil, pemimpin. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah, yang tumbuh dalam ibadat pada Allah. Seorang yang hatinya, siapa dia? Ni, hadis ada tak? Seorang yang hatinya tergantung di surau, di masjid semua. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati dia sonok mai rumah Allah ni. Sonok semua mai rumah Allah ni. Kalau ada apa, dia kata kalau maghrib ni aku tak pergi mana? Surau, masjid. Macam tu. Wa qalbu, hati dia ni tak ada benci. Dua orang yang bercinta, mencintai, kasih kerana Allah, berbaik ketika berkumpul, berpisah kerana Allah Ta'ala. Kita berkawan dia bukan kerana harta dia, kerana Allah. Gitu tuan. Ada lagi seorang yang ingat kepada Allah ketika sendiri, teringat zaman dulu-dulu, zaman dia jahat dulu. Contohnya zaman dia dulu leka, lalai, melalui hayat mata dia. Syukurlah Allah Ta'ala panjang umurku. Kalau aku zaman aku dulu lah, Allah Ta'ala ambil zaman aku dulu. Tahu aku tu ada kawan-kawan yang meninggal lah zaman tu. Ya Allah Ta'ala bagi panjang umurku ni, lega. Teringat dulu-dulu ni buah semua, melalui hayat mata. Nanti naungan Allah di akhirat. Seorang yang bersedekah, tangan kanan bagi, kiri tak tahu. Itu 7 golongan. 7 orang, seorang lelaki yang diajak perempuan berzina. Jumlah tak apa, anytime perempuan aja. Ini akhafullah, aku takut Allah. Ajak aku pun tak terliok aku walaupun hang segak tahu mana, aku takut Allah. Hak tu naungan Allah di padang mahsyar. Habis bab kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti bab yang ke-8, amal ma'ruf nahi mungkar. Ajak orang buat baik, cegah kemungkaran. Ini kita sebut tadi. Gitu. Dalam kawan-kawan kita, dalam kalangan masyarakat kita, macam mana kita nak ajak orang buat baik ni dan tinggal kejahatan, insya-Allah. Wallahu alam. Panjang umur, kita jumpa lagi di pertemuan akan datang.
Mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar daripada apa yang kita sampaikan pada malam ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batina batina warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum